Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan izinnya dapat bersama-sama kita menunaikan salat fardu maghrib secara berjemaah. Pertama sekali saya merakamkan jutaan terima kasih kepada ahli jawatan kuasa masjid di atas kesediaan menerima saya. Seterusnya tuan-tuan Haji, puan-puan Haji yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, malam ini ikutkan kuliah Ustaz Najib. Jadi anak murid dia tak setaraf lah atau burung tuan-tuan lah. Jadi insya-Allah lah kita kongsi apa yang mampu. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dia masih awal ni, siapa yang kenal saya awal-awal dia okey sikit lah. Jangan lagi di tengah tu dia memang laju sikit. Yang tuan-tuan, jadi tuan-tuan bersedia lah sama-sama dengan saya. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala seperti mana doa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tsabbit, tetapkan qalbi, hatiku, ala dinik, atas agamamu, yaitu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana kita tahu satu-satunya agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah agama Islam. Allah menyebutkan dalam Quran surah Al-Imran surah 3 ayat 18, Inna dina 'indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala yang diiktiraf di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah agama Islam. Dan amaran daripada Allah dalam surah Al-Imran surah ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala sebut, wa may yabtaghi ghairal islam dina. Barang sesiapa yang mencari selain daripada Islam dina sebagai cara hidupnya, fala yuqbala minhu, maka Allah tidak akan menerima amal ibadah, kebajikan, kebaikan yang dilakukan. Fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati, dan dia di akhirat minal khasirin, termasuk di kalangan orang-orang yang rugi. Wa na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan tuan-tuan dan Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah pentingnya untuk sentiasa kita mohon kepada Allah. Mudah-mudahan tetapkan hati kita atas agama Allah Subhanahu wa ta'ala, dan terus Allah tetapkan hati kita untuk terus datang ke masjid, menunaikan solat dan menimba ilmu pengetahuan. Kerana tuan-tuan, ilmu pengetahuanlah yang menjadi parameter kepada kita untuk mengukur sama ada sesuatu itu hak, sesuatu itu benar, ataupun sesuatu itu batil. Dengan ilmu pengetahuanlah kita akan jadi neraca untuk kita tahu jalan ini betul ataupun jalan ini salah. Kerana tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di hujung usia dunia ini kita melihat bagaimana hal ini, kita melihat seumpama kebatilan seumpama benar dan kebenaran seumpama batil. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dunia hari ini diliputi oleh manusia yang terlalu taksub dengan sesuatu, tuan-tuan. Ada manusia yang taksub dengan media sosial, tuan-tuan. Ada manusia yang taksub dengan orang, tuan-tuan. Sampai satu tahap dia cuba mengangkat orang itu, walaupun manusia itu manusia biasa, dia cuba protek manusia itu seumpama manusia itu adalah seorang nabi, maksum, terpelihara. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itu tajuk yang saya nak cerita pada hari ini, tuan-tuan, berkaitan tentang bagaimana hari ini manusia diseliputi dengan sifat ekstremis, ataupun kita panggil sebagai obses, ataupun kita panggil sebagai apa lagi, tuan-tuan, kita boleh namakan taksub. Apa lagi? Melampau. Kan? Melampau, terlalu kadang-kadang dengan sesuatu benda. Perlu sayangkan Nabi, perlu. Tetapi bagaimana kai ukur sayang Nabi yang benar?
Tuan-tuan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Quran apabila kita solat tuan-tuan, kita minta kepada Allah ihdinas siratal mustaqim. Betul? Kita minta kepada Allah tunjukkan kita jalan yang lurus. Maka Al-Quran menghidangkan sejarah kepada kita, memaparkan kisah mereka yang berada di jalan yang lurus, memaparkan cerita-cerita mereka yang berada di atas jalan kebatilan. Tuan-tuan, hak itu terang, kebatilan itu terang. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Quran menceritakan kepada kita keadaan futuristik, bagaimana keadaan yang berlaku pada suatu masa saat manusia apabila mata tidak melihat, telinga tidak mendengar, hati tidak menerima segala tuntutan perintah Allah, melakukan segala larangan Allah, manusia seperti ini akan meronta-ronta mohon kepada Allah supaya dikembalikan. Kan? Seperti mana imam baca pagi tadi surah Sejadah kan? Baca? Tak? Soal lain. Kalau Jumaat pagi lah, dia bagus tuan-tuan. Dia sunnah. Jadi sunnah tak semestinya tiap-tiap hari Jumaat buat. Ya? Betul ke tak? Gaduh pula. Baik, bismillah. Ya tuan-tuan, kalau kita baca pada pagi Jumaat sampailah pada ayat tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala menceritakan keadaan manusia. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau tara idzil mujrimuna fi surusihim 'inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Apa kata mereka tuan-tuan? Ini ayat futuristik. Allah cerita pada kita, Allah bagi tahu kepada kita ini yang akan berlaku suatu hari nanti di mahsyar. Walau tara idzil mujrimuna, dan kalaulah tara, kamu akan melihat Muhammad. Tara datang dalam keadaan present tense, continuous future tuan-tuan. Nabi Allah Subhanahu wa taala bagi tahu kepada Muhammad, walau tara idzil mujrimuna kisurusihim, kalau kamu melihat orang-orang mujrimuna, penjenayah-penjenayah nakisuruusihim, mereka tundukkan kepala mereka. Tuan-tuan, orang yang tundukkan kepala ini tandanya apa ni? Tandanya berdosa, salah. Cikgu marah kita, kita tundukkan kepala, betul? Mak marah kita, kita tundukkan kepala. Tuan-tuan, dia marah bini, tunduk kepala. Tuan-tuan, Nabi suruh usir inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka. Dan bila mereka ketika itu mereka kata apa kepada Allah? Rabbana, wahai Tuhan kami, absarna, kami telah melihat ya Allah. Sekarang ini kami melihat neraka-Mu ya Allah. Absarna wa sami'na, kami dah dengar ya Allah. Bagaimana yang alibihim ghaliyat, menggelegak neraka Allah Subhanahu wa taala. Saat itu mereka kata Rabbana absarna wa sami'na farji'na, ya Allah, return back semula kami ke dunia. Untuk apa? Na'mal salihah, kami nak beramal saleh. Inna muqinun, ya Allah, sekarang ini confident kami 100% dengan janji Kau ya Allah. Tapi ada ruang tuan-tuan, ada peluang. Kenapa tuan-tuan senyap? Na'mal salihan inna muqinun. Mereka yakin dengan Allah. Tuan-tuan yang kata Allah Subhanahu wa taala, ada ruang dan peluang? Tak ada dah tuan-tuan. Mereka yang telah kembali berjumpa dengan Allah dah tak ada tuan-tuan. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran surah Al-Mu'minun surah ke-23 ayat ke-99 hingga 100. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lebih kurang ayat ini tuan-tuan, hatta idza jaa ahadahumul maut, ketika mana mereka berhadapan dengan kematian, qala rabbirji'un, ya Allah kembalikan kami semula ke dunia. Untuk apa? La'alli a'mal salihah fima taraktu. Kalau tadi digunakan dengan plural, na'mal, kami nak beramal, jadi a'mal singular, aku nak beramal. A'mal salihah fima taraktu, aku nak beramal dengan apa yang telah aku tinggalkan. Kata Allah apa dia tuan-tuan? Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Perkataan mereka itu adalah perkataan yang sia-sia, kerana di hadapan mereka pada saat itu apa dia? Wa min waraihim barzakhun, ada dinding yang menghalang sehingga ke hari kebangkitan. Maka tuan-tuan, dengan ruang dan peluang yang Allah berikan kepada kita, marilah kita tuntut ilmu. Kita doa pada Allah, ya Allah tunjukkan kepada kami kebenaran dan kami boleh ikut kebenaran, jauhkan kami kepada kebatilan dan kami boleh jauh daripada kebatilan dan kami meninggalkan segala kebatilan yang Allah larang untuk kita lakukan. Boleh tuan-tuan? Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, sebagai manusia tuan-tuan, kadang-kadang kita ni ada rasa kita nak beribadah tuan-tuan. Kita jadikan turning point untuk mula kita beribadah.
Tetapi tuan-tuan, di dalam Islam mengajar kepada kita ibadah itu mesti kena ikut kepada yang telah ditunjukkan oleh Allah dan Rasulullah SAW. Dia tak boleh terlalu ekstrim sangat tuan-tuan. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari diceritakan tentang 3 orang lelaki, ja'a thalathatu rahtin ila buyuti azwajin Nabi SAW. Telah datang 3 orang lelaki ke rumah Nabi Muhammad SAW. Tuan-tuan, laju ke tuan? Boleh saya kata awal-awal saya boleh kawal, tengah-tengah dia menjadi itu susah sikit nak kawal tuan-tuan. Sebab saya tuan-tuan kena bersedia je lah. Ja'at thalathatu rahtin ila buyuti azwajin Nabi SAW. Telah datang 3 orang lelaki ke rumah Nabi SAW. Buat apa? Yas'aluna an ibadatin Nabi SAW. Mereka bertanya tentang ibadah Nabi SAW. Macam mana ibadah Nabi SAW? 3 orang ni bagus tak bagus tuan-tuan? Bagus. Mereka pergi nak tanya tentang ibadah Nabi SAW. Falamma akhbiru, apabila dikhabarkan kepada mereka tentang amal ibadah Nabi SAW, ka'annahum taqaluha, mereka membandingkan amal mereka dengan amal ibadah Nabi SAW. Kata mereka sungguh sedikit. Wa aina nahnu min Nabi SAW. Jauh betul jarak kita dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Bila kami dengar ibadah Nabi dengan ibadah kami ni, wa aina nahnu, dekat mana kedudukan kita ini? Jauh betul kita dengan Nabi SAW. Sedangkan Nabi Muhammad SAW qad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhara. Sedangkan Nabi telah diampunkan dosanya yang telah lepas dan yang akan datang dan yang telah lepas. Min zambi man apa qad ghufira lahu ma taqaddama min zambi wa ma ta'akhkhara. Dosa Nabi SAW telah diampunkan. Bayangkan tuan-tuan, Nabi yang dosanya telah diampun pun begitu ibadahnya dahsyatnya tuan-tuan. Ibadah Nabi, sembahyang Nabi kita baca dalam hadis disebutkan sampai bengkak kaki. Betul tuan-tuan, kita bengkak kaki, betul bengkak sebab makan daging banyak sangat, kena gaut tuan-tuan, makan seafood banyak sangat tuan-tuan. Nabi SAW tuan-tuan bukan kerana sakit begitu tuan-tuan, tetapi kerana ibadah Nabi SAW. 3 lelaki ini bila mendengar ibadah Nabi SAW, seumpama beginilah reaksi mereka. Dahsyat betul Nabi SAW. Jauh betul kita dengan Nabi SAW. Maka 3 orang ini berazam. Tuan-tuan dengar apa azam mereka. Qala ahaduhum, seorang daripada 3 ini, yang pertama dia cakap apa? Ama ana fa inni usalli al-laila abadan. Bermula daripada hari ini aku akan solat pada waktu malam, aku tak nak tidur. Dia kata aku akan solat pada waktu malam, aku tak nak tidur. Orang yang pertama. Wa qala ahaduhum, orang yang kedua kata apa? Wa ana asumu ad-dahra wa la uftiru. Aku nak puasa sepanjang tahun, aku tak nak berbuka. Orang yang ketiga kata apa? Tuan-tuan biasa dengar hadis ni, betul? Orang yang ketiga kata apa tuan-tuan? Wa qala ahaduhum ana a'tazilun nisa fala atazawwaju abadan. Aku nak jauhkan diri daripada perempuan dan aku tak nak kahwin buat selama-lamanya. Sanggup tuan-tuan? Alang 1 nak tambah 2 cita-cita tuan-tuan. Tuan-tuan, kata sahabat yang ketiga ini, dia kata ana a'tazilun nisa, aku nak jauhkan diri daripada wanita, fala atazawwaju azwaju abadan, aku tak nak kahwin buat selama-lamanya. Tuan-tuan, bagus tak tuan-tuan niat 3 orang ni? Yang pertama nak solat malam tak nak tidur, bagus ke tidak? Bagus. Yang kedua nak puasa sepanjang tahun sampai tak nak berbuka, bagus ke tidak nak ibadah macam ni? Bagus. Yang ketiga tuan-tuan nak jauhkan diri daripada wanita sampai tak nak berkahwin, bagus ke tidak tuan-tuan? Secara lahiriah kita nampak macam bagus, betul? Tetapi tuan-tuan, Islam tidak begitu. Bila Nabi dengar faja'a Rasulullah SAW, antum alladhi kuntum kadha wa kadha, kata Nabi SAW, Nabi jumpa dengan mereka, antum alladhi kuntum kadha wa kadha. Adakah kamu yang cakap macam tu? Adakah kamu yang berkata kamu akan solat malam sampai tak nak tidur langsung? Adakah kamu kata kamu nak puasa sampai tak nak berbuka sepanjang tahun? Adakah kamu kata kamu nak jauhkan diri daripada wanita sampai tak nak berkahwin? Kata Nabi SAW, wallahi inni la akhsyakum lillahi wa atqakum lah. Demi Allah, akulah orang yang paling takutkan Allah dan akulah orang yang paling bertakwa, kata Nabi SAW.
Dan kata Nabi, ana asumu wa uftiru, aku juga berpuasa tapi aku berbuka sampai waktu buka lah. Kata Nabi SAW, wa usalli, aku juga salat, wa arqud, aku juga berehat. Dan kata Nabi, wa atazawwajun nisa, aku juga berkahwin, kata Nabi. Dah apa hal sampai tak nak kahwin langsung ni? Tuan-tuan yang mati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu tuan-tuan, kita kena nampak agama tu, jangan nampak tuan-tuan atas kita punya kayu ukur kita asal baik. Tuan-tuan, kalau kita memegang kepada hashtag tuan-tuan, kalau budak-budak TikTok dia kata hashtag tuan-tuan dah. Kalau kita memegang hashtag tuan-tuan asal baik, maka benda tu halal lah tuan-tuan, baguslah sampai tak nak kahwin langsung. Tuan-tuan, tetapi Islam tidak begitu. Tuan-tuan tengok agama yang mana bila mana dia masuk di dalam golongan-golongan, kita panggil golongan-golongan ahli ulama ni tuan-tuan, diorang tak boleh kahwin, betul? Ada agama yang begitu tuan-tuan. Dia masuk dalam golongan yang macam tu, sedangkan tuan-tuan manusia ni dah ada nafsu tuan-tuan, betul tak tuan-tuan? Manusia ni ada nafsu, yang tak ada nafsu siapa dia tuan-tuan? Kencing manis. Tuan-tuan, manusia, maafkan saya tuan-tuan, manusia ni kita ni ada nafsu tuan-tuan. Kita ni ada nafsu. Jadi tuan-tuan di mata Allah Subhanahu Wa Taala, jangan sekat nafsu itu. Selagi mana kita, kalau kita dorong ke arah yang benar. Tuan-tuan bayangkan tuan-tuan, mereka ini bila masuk, ada agama yang bila masuk dalam bidang keagamaan, dia tak boleh berkahwin. Tuan-tuan, akhirnya apa yang berlaku? Betapa banyak tuan-tuan kes skandal liwat melibatkan padri-padri. Betul tak tuan-tuan? Tuan-tuan di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sempurnanya Islam tuan-tuan, silakan puasa sampai waktu buka, silakan solat waktu rehat tidur, silakan berkahwin, kan? Tapi gunakan perkahwinan itu dengan jalan yang baik. Tuan-tuan yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tuan-tuan, Islam ini jangan ekstrim pada yang tidak bertempat tuan-tuan. Tuan-tuan, bagaimana ada golongan tuan-tuan yang mereka ini sayangkan Nabi mereka, tetapi sayang mereka itu menjadikan mereka ini golongan pelampau. Siapa dia tuan-tuan? Nasrani. Kita lihat apa yang berlaku kepada mereka. Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan di dalam Al-Quran, dalam surah An-Nisa, surah ke-4, ayat 171. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum. Wahai ahlul kitab, jangan kamu melampau di dalam agama kamu. Jangan kamu melampau di dalam agama kamu. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, wala taqulu 'ala Allahi illa al-haqq. Jangan kamu katakan ke atas Allah Subhanahu Wa Taala melainkan kebenaran. Apa mereka kata tuan-tuan? Allah bagi tahu kepada mereka. Mereka mengatakan Isa anak Allah. Allah kata innamal masihu Isa bin Maryam Rasulullah. Innama, bahawasanya Al-Masih Isa bin Maryam, Isa ibnu Maryam Rasulullah, adalah Rasulullah. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minallah wa ruhum minhu. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, dan kalimat Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah telah masukkan ke dalam Maryam, ke dalam rahim Maryam dengan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Isa ini bukan anak Allah tetapi adalah Rasulullah. Kata Allah, fa'aminu billahi wa rasuli. Berimanlah dengan Allah dan Rasulnya, iaitu berimanlah Isa ini bukan anak Allah tetapi Isa ini adalah utusan Allah. Wala taqulu thalatha. Jangan kamu kata Tuhan itu tiga. Mereka kata Tuhan itu apa? Tuhan itu tiga. Tiga itu apa? Satu. Macam mana tuan-tuan? Satu itu berapa? Satu itu adalah tiga dan tiga itu adalah satu. Trinity. Pening tuan-tuan. Pening tuan-tuan. Na'udzubillahi min dzalik. Allah kata wala taqulu thalatha. Jangan kamu kata Tuhan itu tiga, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Ini obsesi mereka tuan-tuan. Mereka sayangkan Nabi sehingga mereka mengangkat Nabi Isa itu sebagai Tuhan. Wa na'udzubillahi min dzalik. Tuan-tuan, inilah kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Ibnu Majah. Apa kata Nabi SAW? Iyyakum wal ghuluwa fid din. Iyyakum, jauhlah kamu, wal ghuluwa, ya ayuhan nas, wahai manusia, iyyakum wal ghuluwa fid din. Wahai manusia, jauhlah sifat, jauhkan diri kamu daripada sifat melampau-lampau di dalam agama. Fa innahu ahlaka kana qablakum. Sesungguhnya orang-orang yang terdahulu telah binasa oleh Allah, telah dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa?
fa innahu ahlaka kana qablakum al-wulu fiddin, kerana sifat melampau-lampau di dalam agama. Tuan-tuan yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita perlu sayangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menyayangi Nabi satu tuntutan daripada Allah Subhanahu wa taala. Selawat ke atas Nabi satu tuntutan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah sebut di dalam Quran. Allah sebut di dalam Quran dalam surah At-Taubah, surah ke-9 ayat ke-24. Ayat ini dalil kepada tuntutan untuk kita sayangkan Allah dan Rasulullah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa 'ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratan takhshawna kasadaha wa masakin tardanaha ahabba ilaikum minallahi wa rasuli wa jihadin fi sabili fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri innallaha la yahdil qaumal fasiqin. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Katakanlah wahai Muhammad. Tuan-tuan, ayat ini untuk kita. Allah Subhanahu wa taala bagi tahu kepada kita, wahai manusia. Allah suruh Nabi sampaikan kepada kita, katakanlah Muhammad, in kana, sekiranya aba'ukum, bapa-bapa kamu, wa abna'ukum, anak-anak kamu, wa ikhwanukum, saudara-saudara kamu, wa azwajukum, pasangan hidup kamu, wa ashiratukum, mereka yang di sekitar kamu itu, wa amwalun iqtaraftumuha, harta-harta yang kamu cari itu, wa tijaratan takhshawna kasadaha, perniagaan yang kamu takut rugi itu, wa masakin tardawnaha, tempat tinggal yang kamu sayang itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, ahabba ilaikum minallahi wa rasuli wa jihadin fi sabili. Kalaulah bapa, kalaulah anak, kalaulah saudara, kalaulah pasangan, kalau ahli keluarga, kalau harta, kalau perniagaan, kalau rumah itu lebih kamu sayangi, ahabba ilaikum minallahi wa rasuli wa jihadin fi sabili, lebih kamu sayang daripada Allah dan Rasul dan berjihad daripada jalan Allah. Kata Allah, fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri, maka nantikan amaran keras daripada Allah. Fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri, nantikan bencana daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini dalil supaya kita kena sayangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis riwayat Bukhari, Al-Bukhari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba, la yu'minu, tidak beriman, hatta akuna, sehinggalah aku, kata Nabi, sehinggalah aku, hatta akuna ahabba ilaihi, sehinggalah aku menjadi orang yang paling disayangi, min waladihi, daripada anaknya, wa walidihi, daripada bapaknya, wan nasi ajma'in, dan keseluruhan manusia. Nabi kena jadi orang yang selepas Allah, orang yang kita sayangi. Tuan-tuan, ini tuntutan untuk kita sayangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma tuan-tuan, jangan terlalu melampau sayangkan Nabi sehingga mengangkat bagaimana orang-orang Nasara mengangkat Nabi Isa, sehingga mereka menganggap Nabi Isa sebagai Tuhan. Tuan-tuan, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka sayangkan Nabi, tuan-tuan. Tuan-tuan tahu bagaimana kasih sayang mereka direkodkan oleh Al-Bukhari daripada Urwah bin Mas'ud. Urwah bin Mas'ud ini seorang lelaki, dia ni pernah jadi duta, tuan-tuan. Apa dia kata? Dia kata, wallahi qad wafattu ala mulki, demi Allah, aku pernah berjumpa dengan raja-raja dunia. Wallahi qad wafattu ala mulki, aku pernah berjumpa dengan raja-raja dunia. Wa wafattu ala Kaisar, aku pernah berjumpa dengan Kaisar. Kaisar ni raja mana? Rom. Rom raja pakai Kaisar. Wa Kisra, Kisra ni raja mana? Parsi. Wa Najashi, Najashi ni raja mana? Habasyah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dia kata wa wafattu ala Kaisar wa Kisra wa Najashi. Tetapi katanya, aku pernah berjumpa dengan semua raja. Tetapi dia kata, in ra'aitu, tetapi aku tidak pernah melihat, in ra'aitu malakil qattu, tetapi aku tidak pernah, in ra'aitu malakil qattu, tetapi aku tidak pernah melihat satu raja pun
yu'azzimuhu ashabuhu ma yu'azzimu ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Muhammadan. Aku dah jumpa dengan semua raja. Aku dah jumpa dengan semua raja dekat dunia ni, dan aku tengok pengikut-pengikut mereka, aku tengok rakyat mereka, tapi aku tidak pernah sekalipun berjumpa seperti mana pengikut Muhammad. Seperti mana pengikut Muhammad menghormati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, aku jumpa dengan macam-macam raja. Aku tengok pengikut mereka, tapi aku tak pernah jumpa pengikut seperti pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan tahu kenapa dia kata macam ni? Dia kata macam ni kenapa? Dia kata, wallahi intakhanna man khamatan illa qata'at fi kaffin rajulin minhum fadalaka biha wajhahu wajildahu wajhahu wajildahu. Apa katanya? Dia kata Nabi Muhammad SAW pengikut dia sangat hormati dia, sehingga kan intakhanna man khamatan. Kalau Nabi meludah, intakhanna man khamatan, kalau Nabi meludah, tuan-tuan, illa waqa'at, ludah Nabi itu tak sempat nak jatuh ke tanah. Illa waqa'at, tak sempat jatuh ke tanah. Fi kaffi, melainkan akan jatuh di atas telapak tangan rajulin minhum, di kalangan mereka. Tuan-tuan, ludah Nabi. Tuan-tuan kalau makan lepas ni tak ada ludah imam pula, tuan-tuan. Ni dekat Nabi je. Tuan-tuan, saya duduk amal buat, bukan tuan-tuan boleh. Kata ilmu tak beramal tak besar kan. Tuan, ni ludah Nabi je, tuan-tuan. Kan? Melainkan katanya, melainkan apa dia? Illa, ludah Nabi, kalau Nabi ludah tak sempat jatuh ke jatuh ke tanah, illa qata'a fi kaffin rajulin minhu. Lepas tu buat apa? Rajulin tu lelaki yang dapat ludah Nabi tu buat apa? Waladaka, apa? Fadalaka biha wajahahu, maka dia akan ambil ludah Nabi, sapu dekat muka, wajildahu, dan dia akan sapu dekat kulit dia. Berkat, tuan-tuan. Cuma hari ni, tuan-tuan, persoalan tuan-tuan, bukan kita melarang, tapi dalam isu tabaruk rambut Nabi, ambil rendaman air rambut Nabi, benda tu sahabat buat tak, tuan-tuan? Buat. Ada, tuan-tuan. Cuma persoalan dia, kita bukan menghalang, cuma persoalan dia sejauh mana autentik itu rambut Nabi. Itu je yang kita isukan. Kalau tuan-tuan ludah Nabi itu masih ada, kita boleh buat benda yang sama. Tabaruk, sahabat tabaruk, dia ambil ludah Nabi, kita boleh. Sekarang ni isu dia, macam mana kita nak tahu autentik benda tu, tuan-tuan? Yang tuan-tuan pergi ambil apa benda, kasut ke, pergi lap dekat muka tu, macam ni tuan-tuan nak tahu itu betul daripada kasut Nabi SAW? Kalau kena tuan-tuan replika, sama ke taraf dia, tuan-tuan? Tuan-tuan kata Allah Subhanahu. Saya nak mengajar tuan-tuan untuk berfikir, kita bersama-sama fikir, tuan-tuan dah. So tuan-tuan kata Allah Subhanahu Wa Taala, tabaruk ni dibenarkan dalam Islam, dan kita tengok ini sahabat buat. Sahabat buat, mereka tabaruk. Cuma tuan-tuan, bila kita nak tabaruk, tuan-tuan kena pastikan autentik, tuan-tuan. Jangan mudah kena scam, tuan-tuan. Kita ni mudah, tuan-tuan. Asal pakai serban, pakai jubah, tuan-tuan, nampak bulu kening lebat sikit, celak mata hitam, tuan-tuan, muka ala-ala Arab jalan, tuan-tuan. Siap-siap kaki pun tuan-tuan cium. Na'udzubillah min zalik, tuan-tuan. Mari tuan-tuan kita jadi umat yang cerdik, tuan-tuan. Kita jadi umat yang cerdik. Tuan-tuan dengar para ustaz berbicara dekat sini. Tuan-tuan dengar cerita yang macam pelik-pelik sikit. Tak jadi masalah, tuan ustaz. Saya minta maaf, tuan ustaz. Boleh saya tahu kisah tu daripada mana? Tak salah, tuan-tuan. Kerana masyarakat kita hari ini dah cerdik, tuan-tuan. Kan? Tuan-tuan yang mata Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi beradab lah, jangan pergi balik kasut kat muka ustaz. Nah, tuan-tuan yang mata Allah Subhanahu Wa Taala itu satu. Nabi SAW, mudah Nabi SAW pakat berebut, tuan-tuan. Wa idza amarahum, kalau Nabi perintahkan para sahabat, ibtadaru amrahu, berebut. Bila Nabi SAW bagi arahan kepada para sahabat, yang tadi nama lelaki tadi siapa dia, tuan-tuan? Sudah. Tuan-tuan, nama lelaki tadi yang dua cerita ni, tuan-tuan dengar ke tak ni, ke tidur dalam mata celik? Astaghfirullahalazim, la ilaha illa anta. Tuan-tuan, siapa nama lelaki tadi? Urwah Haji. Haji punya mengantuk sampai dia ubah nama sahabat. Haji tahu tapi sajalah kan. Urwah bin Mas'ud, tuan-tuan. Urwah bin
Mas'ud. Okey, ingat tuan-tuan. Urwah bin Mas'ud dia cerita, aku tak pernah jumpa pengikut seperti mana pengikut yang ada pada pengikut Muhammad, yang mana mereka menghormati Muhammad sampai tahap tu. Yang kedua, idza amarahum ibtadaru amrahu, bila mana Nabi perintahkan mereka bersegera buat. Wa idza tawaddaa, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu. Wa idza tawaddaa, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu. Dah masuk ke? Belum. Ingat isyarat duduk tu kadang dah masuk setengah wajib. Kadu yaqtatiluna 'ala al-wudu'i. Sahabat kata, bila Nabi berwuduk tuan-tuan, air daripada wuduk Nabi itu, lebihan daripada wuduk Nabi itu, berebut-rebut ambil sampai kata kadu hampir-hampir nak berbunuhan. Tapi taklah sampai berbunuh tuan-tuan, tapi nak tunjukkan mereka ni berebut bersungguh nak dapatkan air wuduk Nabi itu. Nabi tuan-tuan, dengar betul-betul Nabi bukan imam masjid tuan-tuan. Okey, so tuan-tuan, yang tadiluna 'ala wudu'i, mereka berebut-rebut nak dapatkan air wuduk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Raja mana tuan-tuan orang duk buat macam tu? Tak ada tuan-tuan. Walaupun ada ada satu negara tu tuan-tuan kan, pemerintah dia saya fahamkan dia akan bawa toilet pergi mana-mana saja. Sebab najis dia akan disimpan dan dibuang dekat tempat rahsia, ada disebutkan kan dekat satu negara ni tuan-tuan. Sebab dia tak nak orang ambil najis ni untuk check, diagnose penyakit dia ada penyakit ke tidak. Sampai tahap tu tuan-tuan. Duduk dia ambil najis tu sebab dia nak dia buang tuan-tuan. Ni najis Nabi SAW, bukan kesan tu ambil nak dapat berkat tuan-tuan. Wa idza takallama, Nabi SAW apabila berbicara, khafatu aswatahu inda, mereka tundukkan kepala, aswatahum inda, di sisi Nabi. Macam tuan-tuan nak tengah tunduk saya cakap, tapi tidur tuan-tuan. Sahabat tak? Aswat. Saya bukan nak pelik tuan-tuan, suara saya sampai nak keluar nak tekak tapi boleh tidur. Saya pun tak tahu kenapa. Apa lagi kekurangan yang saya perlu buat, apa saya boleh tompak tuan-tuan bagi tahu bagi cadangan lepas ni. Khafatu, tapi biasalah waktu maghrib pun kadang-kadang kan, ada kadang-kadang saya kata macam aku ni tekak sampai nak terkeluar. Tapi dia dia macam tu. Kan tuan-tuan, khafatu aswatahum indahu, mereka tundukkan pandangan mereka bila Nabi SAW berbicara. Itu hormat mereka kepada Nabi SAW. Wa ma yuhittu ilaihi an-nazara, tak ada seorang pun berani mengangkat mata melihat mata Nabi SAW ta'ziman lah, sebagai tanda menghormati Nabi SAW. Tuan-tuan, nampak tak macam mana kasih sayangnya sahabat kepada Nabi SAW? Dahsyat tuan-tuan, mereka sayangkan Nabi SAW. Tetapi tuan-tuan, mereka buat apa yang Nabi suruh tuan-tuan. Kan? Jangan sampai tuan-tuan kita terlibat di dalam mentafsuk, tuan-tuan taksub kepada Nabi sampai buat sesuatu yang Nabi SAW pun tak pernah suruh buat macam tu tuan-tuan. Nabi SAW kata apa? La tatruni, hadis riwayat Al-Bukhari. La tatruni, jangan kamu memuja aku kama akran Nasara ibn Maryam, jangan kamu memuja aku seperti mana orang-orang Nasrani memuja Ibn Maryam, anak Maryam. Siapa dia? Nabi Isa alaihissalam. Innama ana abduhu, bahawasanya fa innama ana abduhu, bahawasanya aku ini adalah hambanya. Faqulu Abdullah wa Rasul, katakanlah aku adalah hamba Allah dan Rasulnya, adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, kata Nabi SAW, disebutkan dalam hadis surah Imam Ahmad, ada seorang lelaki jumpa dengan Nabi, dia kata, ya Sayyidana, wahai Tuhan kami, wa bna Sayyidana, wahai anak Tuhan kami, wa ya khairana, wahai orang yang paling baik di kalangan kami, wa bna khairina, wahai anak kepada orang yang paling baik di kalangan kami. Tuan-tuan, dia puji Nabi, dia jumpa dekat Nabi, dia kata, wahai Tuhan kami, wahai anak kepada Tuhan kami, wahai manusia yang paling terbaik di kalangan kami, wahai anak kepada orang yang paling terbaik di kalangan kami. Kan Nabi datang daripada susu galuh yang baik. Betul tuan-tuan? Betul ke tak tuan-tuan? Macam mana tuan-tuan tahu betul? Macam mana tuan-tuan betul? Ustaz Najib ajar kat sini apa? Ustaz tak betul tak? Ha?
Tasawuf Ustaz malam ni kurang sikit tasawuf dah. Tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala. Nabi datang daripada susu garun yang dahsyat kan. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Huzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Nizar bin Ma'an bin Adnan. 21 generasi tuan-tuan. Qusay bin Kilab di antara orang yang berpengaruh, yang membina apa? Yang membina Darun Nadwa, yang membina untuk pemegang panji perang dan sebagainya. Atuk nenek moyang dia bukan calang-calang, keturunan Abdul Muttalib tuan-tuan, bukan calang-calang tuan-tuan. Dan Bani Hashim itu keturunan Nabi SAW. Dia puji Nabi SAW, wa ya khair wa bana khairina, wahai anak kepada orang yang terbaik di kalangan kami. Kata Nabi apa? Ya ayuhan nas qulu biqaulikum, cakaplah, ucapkan dengan sekadarnya. Wala yastahwiyannakumus syaitan, jangan sampai syaitan menipu daya kamu. Fa innama ana Muhammad ibnu Abdullah. Cakap yang sesuai cukup, tak perlu lebih-lebih sangat. Bahwasanya aku ini Muhammad bin Abdullah wa Rasulullah, dan aku adalah utusan Allah. Tak perlu panggil aku macam tu. Tuan-tuan, kata para ulama menunjukkan Nabi tak suka orang panggil dia ya Sayyid. Walaupun Nabi mengaku sendiri Nabi adalah Sayyid, betul? Nabi mengaku, Nabi dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi mengaku Nabi adalah Sayyid. Kata Nabi, ana sayyidu waladil Adam. Aku adalah penghulu kepada anak Adam. Nabi mengaku sendiri, tetapi Nabi kurang gemar orang panggil dia Sayyid. Ya Sayyidina. Nabi tak suka. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, qulu biqaulikum, cakaplah sekadar kamu, wala yastahwiyannakumus syaitan, jangan sampai syaitan memperdayakan kamu. Kata Nabi SAW, jangan sampai syaitan memperdayakan kamu. Fa innama anna Muhammad bin Abdullah, sesungguhnya aku Muhammad bin Abdullah wa Rasulullah, dan aku adalah Rasulullah. Wallahi ma uhibbu, demi Allah, ma uhibbu, aku tak suka, antar fa'uni, kamu mengangkat aku, fauqa ma rafa'ani Allah. Aku tak suka kamu mengangkat aku lebih tinggi daripada kedudukan yang telah diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi tak suka, tuan-tuan. Nabi tak suka orang terlalu puja-puja dia sangat, tuan-tuan. Cara yang paling terbaik adalah apa dia, tuan-tuan? Cara kita nak ikut Nabi SAW dengan cara macam mana? Ikutlah apa yang Nabi perintahkan, apa yang Nabi ucapkan. Nabi perintahkan supaya apa? Iqra'ul Quran, bacalah Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi, kerana pada hari kiamat Quran akan memberi syafaat kepada orang yang membacanya. Baca Quran. Nabi suruh kita buat apa? Nabi suruh kita puasa sunat, silakan puasa sunat. Nabi suruh solat sunat 12 rakaat. Kata Nabi SAW, man sabara tintan asyratan, siapa yang jaga 12 rakaat, bunyalahu baital fi jannah, maka akan dibina rumahnya di syurga. Jaga 12 rakaat ini akan dibina rumahnya di syurga. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, 2 rakaat selepas maghrib, 2 rakaat selepas isyak. 12 rakaat, kata Nabi, dibina rumahnya di syurga. Tuan-tuan, cukup sekadar apa yang Nabi sampaikan, itu yang kita lakukan. Jadi persoalan macam mana kami nak tahu apa yang Nabi sampaikan? Sebab tu kena datang masjid, pergi belajar, tuan-tuan. Kerana kita takut, tuan-tuan, ada golongan yang akhirnya mereka ini dihalau oleh Nabi SAW di hari kiamat. Kata Nabi SAW, hadis ini Nabi ucapkan di Baqi'. Tuan-tuan, hadis ini Nabi ucapkan di Baqi'. Saya suka cerita hadis ni waktu kalau saya bawa jemaah sampai dekat Baqi'. Sampai dekat Baqi'. Tuan-tuan pernah pergi Baqi' dekat mana, tuan-tuan? Mekah ke Madinah? Confirm Madinah, tuan-tuan? Confirm, okay, bismillah. Dekat Mekah, dekat Madinah, tuan-tuan, dekat di bahagian belakang tu kan, di mana dekat bahagian kiblat tu, dengan keluasan lebih kurang 1774,960 meter persegi. Tuan-tuan, dekat Baqi' itu ditanam lebih kurang 10,000 sahabat ditanam di situ, tuan-tuan. Dan apa, tuan-tuan di mata Allah Subhanahu wa taala, dekat situ ada beberapa hadis yang Nabi sebut. Hadis ini antara yang Nabi sebut dekat Baqi', tuan-tuan. Nabi dekat Baqi', Nabi berdiri dekat Baqi', Nabi bagi salam kepada penduduk Baqi'. Assalamualaikum dara qaumin mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Kan tuan-tuan, satu mengetahui baca, tuan-tuan ikut betul, tuan-tuan. Dia bagi itu bilang, tuan-tuan tak ingat.
Betul? So tuan-tuan, assalamualaikum dara qaumin mu'minin, assalamualaikum dara qaumin mu'minin, wa inna insyaallah bikum lahiqun. Kemudian Nabi, wadittu ana qad ra'ayna ikhwanana. Apa kata Nabi, tuan-tuan? Wadittu ana, aku rindukan, wadittu ana qad ra'ayna ikhwanana. Aku rindu untuk tengok saudara-saudara kami. Aku rindu untuk tengok saudara-saudara kita. Sahabat bila dengar azan itu kan? Belum. Kenapa saya terdengar azan macam nak suruh berhenti je? Aisyah, qalu. Tak bersenang je, tutup mic, saya tahu dia berhenti. Qalu. Sahabat bila dengar macam tu, awalasna ikhwanaka ya Rasulullah. Nabi kata, aku rindu untuk berjumpa dengan saudara kami, saudara kita. Sahabat bertanya, awalasna ikhwanaka ya Rasulullah. Rasulullah, bukankah kami ini saudara kau wahai Rasulullah? Qala, kata Nabi, antum ashabi, kamu semua adalah saudaraku, kata Nabi SAW. Wa ikhwanuna alladhi lam ya'ti ba'd, dan saudara kami yang aku maksudkan tu alladhi lam ya'ti ba'd, mereka itu golongan yang belum datang. Lam ya'ti ba'd, mereka tu belum datang lagi. Siapa tu tuan-tuan? Kita. Kata Nabi SAW, kita. Kaifa ta'rifu man lam yati ba'd? Sahabat bertanya. Faqalu kaifa ta'rifu man lam yati ba'd? Rasulullah, macam mana kamu nak kenal dengan orang yang kamu tak pernah jumpa? Relevan tuan-tuan soalan ni. Tuan-tuan nak anggur pun macam takut je. Relevan tuan-tuan. Malam ni ustaz mana? Ustaz Syazli. Siapa tu? Tak kenal tuan-tuan kan? Lagi tolong sambung Ustaz Syazli boleh contoh lah kan, apa ni yang mana satu tak kenal, macam mana kita nak kita tak pernah jumpa tuan-tuan, macam mana kita nak kenal betul? Jadi relevan tak soalan sahabat ni? Relevan lah. Kaifa ta'rifu man lam yati ba'd? Rasulullah, macam mana kau nak kenal dengan orang yang kamu tak pernah jumpa? Tuan-tuan, Nabi jawab dengan satu analogi. Nabi kata, ara'aita law anna rajulan lahu khailun. Apa pandangan kamu kalau ada seorang lelaki, lau anna rajulan, seorang lelaki, lahu khailun, dia ada seekor kuda, ghurrun muhajjalatun, dan kuda dia ni berwarna putih, baina zahrain, belakang dia berwarna putih, tompok berwarna baina zahrain buhmin, dia ada tompok warna putih dekat belakang kuda tersebut. Ala ya'rifu khailun, senang tak dia nak cam kuda dia? Sahabat Nabi tanya, apa pandangan kamu kalaulah ada seekor kuda, belakang dia ada tompok warna putih, berada di kalangan kuda-kuda yang berwarna hitam, jadi senang tak dia nak cam kuda dia mana satu? Senang ke tidak tuan-tuan? Senanglah, sebab tompok putih tu menyebabkan dia boleh cam. Maka kata Nabi SAW, innahum ya'tuna ghurral muhajjalina minal wudu. Begitulah sahabat tadi, ikhwanuna tadi, saudara-saudara yang aku masukkan tadi, innahum ya'tuna, mereka itu adalah orang-orang yang datang kepadaku pada hari kiamat, ghurral muhajjalina minal wudu, yang anggota mereka bercahaya, kesan daripada wudu. Yang ni yang Nabi sebut dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Kata Nabi, man hafaza 'alaiha, siapa yang jaga solat, kanat lahu nurun, maka kanat lahu nuran, bahkan akan ada cahaya baginya, wa burhanan, akan ada bukti padanya, wa najatan minan nari yaumil qiyamah, dan solat itu akan menjadi penyelamat daripada api neraka di hari kiamat. Tuan-tuan, kata Nabi SAW, sebab itu aku boleh cam mereka kerana wajah mereka bercahaya, ghurrul muhajjalina minal wudu, wajah mereka bercahaya, kesan daripada wudu. Kata Nabi, wa ana faratuhum ala haudi, aku akan tunggu mereka di telaga aku, kata Nabi. Ada telaga Nabi SAW, tuan-tuan. Kalau dekat telaga ada apa tuan-tuan? Ada air, tuan-tuan. Kenapa kita perlukan air waktu itu tuan-tuan? Kita berada dalam kehausan. Kenapa kita haus? Kerana kita berada dalam kepanasan, tuan-tuan, kerana matahari. Kata Nabi, tudna syamsu yaumal qiyamah minal khalqi, pada hari itu matahari akan didekatkan sejengkal dengan kepala kita. Fayakunun nasi ala qadri a'malihim fil araq, dan pada ketika itu peluh akan bergantung kepada amalan masing-masing. Wa minhum man yakunu ila al-ka'bah, ada yang peluh
sampai buku lali, wa minhum may yakunu ila raqabatain, ada yang penuh sampai ke lutut, wa minhum may yakunu ila raqabain, ada yang penuh sampai ke pinggang, wa minhum yaljimu al-araqu il-jama, ada yang peluh mereka sampai menutup mulut mereka pada ketika itu. Tuan-tuan, manusia ketika itu berada dalam kehausan, tuan-tuan. Kata Nabi, wa ana faratuhum ala haudi, maka manusia akan pergi ke telaga Nabi SAW untuk mendapatkan air daripada Nabi SAW. Dan ketika itu kata Nabi SAW, apa kata Nabi? Ala la yudaddanna rijalun 'anil haudi, ketahuilah ada golongan manusia yang dihalau daripada telaga aku. Kata Nabi SAW, kama yudaddanna ba'irun min ad-dal, seperti mana dihalaunya unta sesat. Kata Nabi SAW, unadihim ala halma, aku panggil mereka, kamil, mari sini, datang sini, mari minum air telagaku. Fayuqalu, maka dikatakan kepada aku, kata Nabi SAW, malaikat bagi tahu Nabi, innahum qad badalu ba'dak, mereka itu adalah golongan-golongan yang telah melakukan amalan-amalan yang tidak pernah ditunjuk oleh engkau Rasulullah. Fa'akul, maka ketika itu Nabi kata apa? Suhqa. Get out, kata Nabi SAW. Nabi kata pergi. Tuan-tuan, maka hati-hati tuan-tuan. Sebab itu kita kena dituntut kan untuk masuk ke waktu tu, kan lama. Dah masuk dah? Belum. Ha? Belum lagi? Lampak je kan? Okey, baik. Lama pula. Kalau aku kat 2 tu dah masuk. 2 minit lagi. Baik, tuan-tuan, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebab saya tengok tuan-tuan muka macam pelik je, dah masuk. Tuan-tuan yang mata Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, mereka ini golongan yang kata Nabi innahum qad badalu ba'da, mereka ini adalah golongan-golongan yang melakukan sesuatu yang tidak pernah ditunjukkan oleh Nabi SAW. Tuan-tuan, ini perkara yang sangat bahaya, tuan-tuan. Maka sebab itu marilah kita datang belajar, kita datang tuan-tuan, kita mempelajari ilmu dan sebagainya, tuan-tuan. Untuk apa? Supaya kita memastikan. Kerana Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Quran kan, dalam surah Al-Mulk, apa kata Allah Subhanahu wa taala, surah Al-Mulk surah ke-67, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Apa maksud ahsanu amala? Kata ulama, ahsanu amala ditarifkan, didefinisikan dengan 2 perkara. Ahsanu amala, yang pertama ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala, yang kedua mengikut seperti mana yang dituntut oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, itu yang pertama, iaitu taksub ekstremis kepada Nabi SAW, obses, melampar kasih sayang kepada Nabi SAW, sehingga tuan-tuan, kes kalau di Johor, tapi saya rasa kes ni telah disettle oleh Jabatan Agama Johor. Tuan-tuan pernah dengar ada satu kisah seorang pensyarah daripada universiti di Johor, tuan-tuan, UTM Skudai. Dia mengatakan bahawa Muhammad itulah Tuhan, dia kata. Tuan-tuan, astagfirullahaladzim. Dia kata Muhammad itulah Tuhan, sampai tahap macam tu. Tuan-tuan, macam Allah Subhanahu wa taala. Tu Nabi SAW takut, tuan-tuan. Nabi SAW, sebab tu Nabi berdoa kepada Allah di penghujung kematian Nabi. Nabi SAW berdoa supaya apa? Nabi berdoa supaya jangan jadikan kuburku tempat penyembahan. Kata Nabi SAW. Tuan-tuan, dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita azan berhenti sambung ataupun macam mana? Okey, azan juga berhenti. Khilaf ke? Khilaf di kalangan ulama. Kita terus sikit lagi, tuan-tuan, sikit je lagi, lepas tu kita berhenti. Tuan-tuan sambung. Saya tahu tuan-tuan dah lapar, muka pun macam nak marah aja, tuan-tuan. Tuan-tuan, satu lagi, tuan-tuan, saya nak sebut tadi ekstrim kepada Nabi SAW. Maka sekadarnya, tuan-tuan, sayang Nabi mengikut apa yang telah Nabi perintahkan. Nabi SAW suruh kita berselawat. Tuan-tuan, selawat ini adalah amalan yang mana setiap ibadah, setiap amalan, tuan-tuan, Allah perintahkan kita buat tapi Allah tak buat. Tetapi salawat ini adalah perintah yang Allah perintahkan kita buat. Allah start dulu. Surah Al-Ahzab surah 33 ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah dan para malaikat selawat ke atas Nabi, sallu alaihi wasallimu taslima. Maka Allah perintahkan kita untuk berselawat ke atas Nabi SAW. Yang kedua, tuan-tuan, yang kedua ekstrim kepada zikir, tuan-tuan.
Ya, yang pertama tadi kebaikan Nabi SAW, yang kedua zikir. Saya nak kena sebut tuan-tuan benda ni sebab kadang-kadang dengan macam-macam isu, kadang-kadang isu yang viral pada hari ini tuan-tuan, supaya kita mendapat pendedahan sehingga kan, minta maaf tuan-tuan, saya sebutkan juga sini, sehingga ada yang mengatakan bahawa zikir Nabi itu terlalu berat untuk kita amalkan dan sebagainya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah perintahkan kepada kita untuk berzikir di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ahzab surah ke-33 ayat ke-41. Kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tuan-tuan sikit je lagi tuan-tuan, sabar sikit je lagi. Tuan-tuan, kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, zikirlah, sebutlah nama Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya. Dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, mazala ratbu lisanuka, mazala lisanuka ratban, maafkan saya, mazala lisanuka ratban min zikrillah. Hendaklah lidah kamu sentiasa basah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kata Dr. Wahbatul Zuhaili, zikir ini ada 3. Yang pertama zikir dengan hati. Zikir dengan hati dengan cara macam mana? Iaitu mengingati, melihat ciptaan Allah Subhanahu wa taala, percaya, i'tiqad dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam ini. Itu zikir dengan hati, kata Dr. Wahbatul Zuhaili. Yang kedua zikir dengan lidah. Zikir dengan lidah dengan cara macam mana? Cara kita berzikirlah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, itu berzikir. Dan zikir dengan lidah apabila kita memberi pesan-pesan yang baik kepada orang lain, itu juga bentuk zikir, mengingati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, zikir yang ketiga adalah zikir dengan anggota badan tuan-tuan. Zikir dengan anggota badan. Hari ini tuan-tuan, kadang-kadang kita suka disibukkan, maafkan saya tuan-tuan, saya nak sebut benda ni, kita suka disibukkan dengan zikir-zikir yang tak tentu arah tuan-tuan. Tuan-tuan, saya nak bagi tuan-tuan doa ni. Tuan-tuan amalkan tuan-tuan. Ini doa ni bukan biasa-biasa tuan-tuan. Kita sibuklah nak menghafal kadang tuan-tuan dah. Zikir yang Nabi ajar tu tuan-tuan, tak sempat pun kita settlekan lagi. Tuan-tuan maafkan saya tuan-tuan, kita nak kena sebut. Dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, tuan-tuan nak doa makbul, Nabi terang bagi dekat kita satu tip, formula nak bagi doa kita makbul tuan-tuan. Apa kata Nabi SAW? Da'watun dhinun idza da'a wa huwa fil batnil hut. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Doa Nabi siapa tu? Wa huwa fil batnil hut, di waktu di dalam perut ikan tu. Nabi apa? Nabi Yunus alaihissalam. Apa doa dia? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tuan-tuan nak berdoa, mulakan start dengan ini. Kata Nabi SAW, lam yad'u fa innahu lam yad'u biha, sesungguhnya tak ada orang, fa innahu lam yad'u biha rajulun muslimun fi syai'in qattu, tidak ada seseorang yang berdoa minta kepada Allah dengan sesuatu melainkan dia memulakan dengan doa ini, illa stajaballahu lah, melainkan Allah akan mustajabkan doa dia. Tuan-tuan, doa ini, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Allah, bagilah aku satu lagi ya Allah. Contohlah tuan-tuan, subjektif, satu untuk rumah boleh cakap tuan-tuan, nak haji dah. Tuan-tuan, macam Allah Subhanahu wa taala. Minta maaf ibu nak bagi pakcik-pakcik ni celik di mata sikit. Sebut bab tu masing-masing terjaga haji dah. Okey. Tuan-tuan, mata Allah Subhanahu wa taala, Nabi sebut dalam hadis yang lain tuan-tuan, dalam hadis riwayat Imam Tirmizi juga. Kata Nabi SAW, ada seorang lelaki yang berdoa, Allahumma inni ashhadu bi annaka antallahu la ilaha illa anta al-ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Faqala walladhi nafsi biyadi. Dia berdoa dengan doa ini, kata Nabi SAW, demi zat yang berada, nyawaku berada di tangannya, kata Nabi SAW. Dia berdoa dengan fas'alullahu bi asma'il a'zam. Dia berdoa dengan nama Allah yang maha agung. Maka kata Nabi SAW, alladhi idza du'iya fa'ajaba wa idza su'ila fa'ata. Bila mana dia bermula dengan doa yang begitu, kata Nabi SAW, apa saja yang dia minta Allah akan berikan, Allah perkenankan. Apa saja yang dia mohon Allah akan makbulkan. Cuma tuan-tuan kata, ustaz saya dah buat tapi doa saya tak mustajab. Macam mana tuan-tuan?
Nabi sebut dalam hadis riwayat yang lain, tuan-tuan, kata Nabi SAW, setiap doa manusia, tuan-tuan, akan dimustajabkan oleh Allah melalui dengan 3 cara. Kata Nabi SAW, setiap doa anak Adam itu apabila mereka berdoa akan dimustajabkan oleh Allah melalui dengan 3 cara. Cara yang pertama dengan cara macam mana? Cara Allah makbulkan saja doa dia minta terus dia dapat. Yang kedua cara macam mana? Cara yang kedua adalah Allah Subhanahu Wa Taala au yasrifa anhu. Allah palingkan, dia minta benda lain, Allah bagi benda lain sebab Allah kata benda itu tak elok untuk dia. Yang ketiga cara Allah mustajabkan doa dia dengan cara macam mana? Dengan cara ay yudakharaha lahu fil akhirah. Allah simpan doa dia tadi di akhirat menjadi tanaman pahala bagi dia di syurga nanti. Tuan-tuan, di akhirat nanti menjadi tanaman pahala. Tapi ada juga golongan, tuan-tuan, dia tak termasuk dalam ini. Kenapa, tuan-tuan? Doa dia tidak dimustajab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan nampak air ni, tuan-tuan? Tuan-tuan nampak air ni? Ni penutup, tuan-tuan. Kadang-kadang, tuan-tuan, maksiat ini menyebabkan doa kita tertutup, tuan-tuan. Bila mana kita nak tuang air tak boleh masuk. Kadang begitulah hati kita, tuan-tuan. Apabila kita kotorkan hati kita, iza akhta khati'atan. Anak Adam itu apabila mereka melakukan iza akhta khati'atan, melakukan dosa, nuqitat fi qalbihi nuqtatun sauda, akan diletakkan titik hitam sehinggalah titik hitam itu memenuhi hatinya. Tuan-tuan, bila maksiat dah penuh dalam hati, tuan-tuan, bila berdoa, doanya tidak dimustajabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Antara doa mustajab adalah orang yang bermusafir. Ada seorang lelaki ni, tuan-tuan, dalam hadis riwayat Muslim disebut oleh Nabi SAW, dia bermusafir, tuan-tuan. Dia bermusafir, kemudian dia mengangkat tangan, ya Rab, ya Rab. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Rab, ya Rab. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi doa dia tidak dimustajabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa, tuan-tuan? Kerana kata Nabi SAW, wa mat'amahu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram. Makanan dia makan benda yang haram, minuman dia daripada minuman yang haram, pakaiannya pakaian yang haram. Fa anna yustajabu lah. Bagaimana Allah nak mustajabkan doa ni? Kerana kadang-kadang doa kita, tuan-tuan, terhijab disebabkan dosa kita. Maka sebab itulah, tuan-tuan, yang paling terbaik Nabi sebut tadi dalam riwayat Imam Tirmizi, bila mana kita nak berdoa, takut doa kita terhijab dengan dosa, kita mulakan dengan tadi doa mohon keampunan, istighfar Nabi Yunus alaihissalam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tuan-tuan, ini doa yang Nabi bagi kepada kita, tak perlu sanad-sanad, tuan-tuan. Terus direct kepada kita, tuan-tuan. Ambil, tuan-tuan, baca, tuan-tuan, hafal, tuan-tuan, sama-sama kita amalkan. Zikir selepas sembahyang, kata Nabi SAW, man samahallahu lillahi fi duburi kulli salatin, man samahallahu fi duburi kulli salatin. Siapa yang bertasbih kepada Allah thalatha wa thalathin, 33 kali, wa hamidallah thalatha wa thalathin, alhamdulillah 33 kali, wa kabbarallahu thalatha wa thalathin, 33 kali. Kemudian dia cukupkan Fatihah 99 kali, wa qala tamamul mi'ah, dia cukupkan dengan 100 dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa yang berlaku kepadanya? Ghufirat khatayahu, akan diampunkan dosanya, in kanat misla zabadil bahri, walaupun dosanya sebanyak buih di lautan, tuan-tuan. Nak khazanah syurga, tuan-tuan, kata Nabi ajarkan kepada kita. Nak tak aku ajarkan kepada kamu? Ala adulluka ala kalimatin minal kazainil jannah. Wahai Abu Musa, kamu nak tak aku ajarkan kepada kamu khazanah syurga? Ini kalimat khazanah syurga, tuan-tuan. Apa dia? La haula wala quwwata illa billah. Tuan-tuan, semua benda tu kita dah tahu, tuan-tuan, betul? Tapi kita suka duk sibuk dengan doa-doa yang tak tentu arah punca tu, tuan-tuan. Nak kan? Nak zikir. Tak apa, tuan-tuan, boleh kita nak zikir dan sebagainya. Kalau zikir yang baik, doa ni benda yang umum. Baca dia, tuan-tuan. Yang paling terbaik, tuan-tuan, doa ni dalam bahasa apa, tuan-tuan? Bahasa yang tuan-tuan fahami. Kalau tuan-tuan memang jadi speaking kat rumah, speaking lah dengan Allah. Oh my God. Apa benda lagi, tuan-tuan? Oh my God. Sampai tu sudah, oh my God, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan jenis bahasa Inggeris, silakan bahasa Inggeris. Tu orang tanya dekat saya kan, kenapa kalau kita berdoa dekat Allah, kita sebut nama kita aku? Kenapa kita cakap dengan mak saya, kita saya? Kalau kita doa dekat Allah, kita cakap aku, betul, tuan-tuan kan? Kita kata, ya Allah, ampunkan dosa aku, betul? Betul, tuan-tuan? Apa jawapan dia, tuan-tuan? Wapan, tuan-tuan, sebenarnya itu je terjemahan kita. Kita yang terjemah gitu. Kalau kita terjemah saja pun boleh. Allahumma ja'alni, ya Allah jadikan aku. Kita yang terjemah aku.
Kita tak ada pun ayat suruh bagi tahu aku tu terjemahan kita tu kan. Kalau kita terjemah saya lah. Wallahu a'lam, mungkin betul rapat, wallahu a'lam, mungkin kita dengan kawan kita, mungkin kita guna kaedah yang sama. Orang tu bila kita rapat, kita dah cakap aku kan, wallahu a'lam. Tapi terjemahan aku tu terjemahan bahasa Melayu kita tu kan. Kalau tuan-tuan nak terjemah jadi ana pun boleh. Terikutlah kepada tuan-tuan yang terjemahan. Kalau tuan-tuan jauh, terjemah jauh tuan-tuan. Begitu tuan-tuan. So ada soalan tuan-tuan? Tak ada kan? Masa sampai di sini tuan-tuan, daripada Allah Subhanahu Wa Taala dua perkara. Tak payah tanya tuan-tuan, kita habis pun. Tuan-tuan, daripada Allah Subhanahu Wa Taala dua perkara tuan-tuan. Ini nasihat tuan-tuan, jangan kita melampau al-ghulu di dalam agama tuan-tuan. Jangan kita melampau. Dia banyak lagi tuan-tuan, melampau kepada wali dan taksub kepada wali, semuanya karamah. Sampai orang gila pun dia kata tak wali. Kan sampai ada satu kisah dia kata apa? Ini wali, bayangkan seumur hidup dia. Kan daripada start umur dia 30 tahun dia tak pernah keluar daripada rumah dia. Ni tok wali. Kita pun Allahu Akbar, dahsyat. Tuan-tuan tak cerdik ke awak tak tanya, tok wali kau tak pergi sembahyang Jumaat ke? Allahu Akbar tuan-tuan. Kalau dia kata tak, dia tak pergi sembahyang Jumaat sebab dia gila. Takkan orang gila jadi tok wali tuan-tuan? Tuan-tuan, wali tak isap rokok tuan-tuan. Wali tak akan isap rokok. Wali yang isap rokok dia ada dua je. Sama ada dia wali kepada anak perempuan dia ataupun dia wali beg. Itu je tuan-tuan. Aku li qauli hadza astaghfirullahaladzim wa lakum subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.